Baru habis kerja tadi, saya mula meronda dalam kedai saya ini. Apa yang saya nampak yang hingga kini, saya mula berfikir balik permulaan saya di bidang kereta terpakai ini. Saya masih ingat tahun 2014, saya baru mula masuk ceburi di bidang ini. Pada masa tu, boleh dapat jual sebiji kereta, yang kereta first, terutama bagi saya yang tak ada pengalaman langsung. Itu adalah satu hal yang sangat gembira. Tetapi saya tidak tahu benda-benda yang mencabar saya sedang menunggu saya di belakang. Kereta first yang saya jual, urusan tukar milik, saya pergi ulang-alik JBJ sekurangnya 5 kali baru berjaya, dan keadaan tu customer marah dengan teruk dan rasa tanpa profesional. Saya pun mengaku kelemahan saya, dan benda yang saya boleh buat adalah minta maaf kepada owner tersebut kerana kesilapan dari diri. Cabaran yang kedua adalah tentang sesetengah kereta untuk nak submit loan. Pada zaman tersebut, submit loan bukan seperti zaman sekarang 2026, semua melalui online saja. Apabila kes melalui bank, dia perlu kita siapkan semua dokumen yang ada print dengan kertas semua, yang detail, kena isi borang. Lepas tu kita hantar kepada bank tersebut dan kepada pengawal bank. Dan jika kena kes yang ada yang perlu submit kepada panel kredit pula, anda tahukah cara urusan untuk submit loan kepada kredit adalah cara macam mana? Melalui fax. Jika dokumen customer ada 50 keping, perlulah kita hantar secara fax 50 keping sekali borang yang kita isi dengan tangan, dan perlu pastikan detail yang diisi tidak boleh ada kesilapan. Waktu tu yang saya tanpa ada pengalaman langsung adalah satu cabaran untuk saya. Kadang-kadang bila kita fax dokumen tersebut, perlu call lagi kepada pengawal yang urusan di KL sana, pastikan mereka ada terima. Dan kadang-kadang apabila kes terlalu banyak, dia akan tercicir dokumen anda. So, apa yang anda buat adalah repeat semula kerja tersebut. So, sampai pula jualan, dengar memang gembira lah boleh dapat jual sebuah kereta. Tetapi bagi saya seorang yang tanpa ada pengalaman, ini adalah satu pengalaman yang baik dan betul untuk diri saya. Saya jual sebuah kereta tanpa membuat penerangan yang detail sangat, menyebabkan customer datang semula kedai dan marah saya dengan teruk. Masa tu customer beli sebuah kereta kancil yang cash. So, saya urusan selepas dapat kelok kereta, memang syok lah. Tetapi lepas seminggu, customer datang balik ke kedai saya dan marah saya dengan teruk sebab saya tak buat penerangan yang detail kepada customer. Bahagian depan kereta kancil tu, bahagian bumper depan ada sedikit accident. Itu yang menyebabkan customer marah, disebabkan harus buat penerangan dan beritahu customer. Inilah satu pengajaran untuk saya betul. Disebabkan kereta terpakai ini, di site saya hanya perlu pastikan setiap kereta yang dibeli masuk tidak boleh membuat jaminan 100% tak ada accident. Hanya boleh pastikan kereta yang dibeli jangan ada accident moderate. Ini akan hilang kepercayaan yang teruk dari customer kita jika kita tak jujur dari awal di bahagian ini. Satu cabaran yang agak besar lagi untuk saya adalah cabaran tentang rakan-rakan apabila menghadapi masalah perlu fikir untuk selesaikan. Dan suatu perubahan yang besar adalah di waktu COVID. Saya dengan partner syarikat ini hingga berbincang ingin tidak meneruskan lagi perniagaan ini tersebut kerana pada waktu tu sudah ada rasa satu cabaran untuk kita, kerugian company yang perlu ditanggung berturut-turut. So selepas perbincangan, meeting semua, kita mengambil keputusan cuba lagi sekali, cuba dengan cara yang baru. So pada masa itulah bermula perubahan yang saya nampak hingga hari ini dalam kedai saya ini. Saya berasa sangat syukurlah boleh ada di sini hingga hari ini. Walaupun ada mana-mana yang salah dibuat, saya tetap cuba memperbetulkan dari kesilapan saya. Saya Aing, Gadis Yuska Utara dari Boon Lay.